Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Amira binti Mad Azmi, bernombor matrik 274553. Saya ingin menerangkan tajuk yang telah diberikan, iaitu pembinaan negara bangsa menurut perspektif Malaysia. Dalam proses negara bangsa, usaha bangsa seluruh rakyat Malaysia telah dijalankan. Usaha bersama itu adalah seperti sikap bertolak ansur dan hormat menghormati antara sesama kaum. Oleh itu, saya akan menerangkan definisi negara. Negara adalah suatu wilayah tertentu yang bersempadan dan diperintah oleh satu badan politik yang mempunyai perlembagaan dan mempunyai undang-undang tersendiri, di mana ianya didiami oleh sesuatu bangsa. Negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Baik, seterusnya saya akan menerangkan definisi bangsa. Bangsa pula ditakrifkan satu komuniti manusia yang menetap di satu wilayah, yakni komuniti manusia yang mempunyai tamadun yang dapat dilihat dari segi budaya dan politik yang telah terbentuk. Dan ia dipetaukan lagi dengan perkongsian wilayah, ekonomi serta unsur-unsur subjektif seperti bahasa dan lain-lain. Seterusnya saya akan menerangkan konsep negara bangsa. Konsep negara bangsa adalah satu konsep di mana pembentukan berasaskan proses kenyatuan bangsa serta diperkuatkan lagi dengan persepadanan wilayah tertentu sebagai identiti. Lahir zaman moden ini di mana penduduknya terdiri daripada pelbagai etnik dan kaum, iaitu Cina, Melayu dan juga India. Negara bangsa di Malaysia mempunyai masyarakat yang bersatu padu dan saling hormat menghormati. Mereka juga mengamalkan konsep penerimaan walaupun mereka berbilang kaum. Bagi pengharmonian negara Malaysia, rakyat Malaysia perlu berkongsi satu pegangan ideologi politik. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu yakin dengan pemerintahan negara dan undang-undang Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia ada undang-undang bertulis yang tertinggi di Malaysia dan menjadi rujukan bagi pentadbiran dalam Malaysia. Pemangkin negara bangsa memerlukan integrasi dalam masyarakat Malaysia walaupun berbeza dari segi kefahaman dan kepercayaan. Pemupukan dan pengukuhan perpaduan adalah agenda utama kerajaan untuk membentuk negara menjadi aman dan makmur. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menanam semangat nasionalisme dalam diri. Sesungguhnya, nasionalisme masih diperlukan dalam zaman globalisasi ini dan ianya masih penting dan berperanan. Nasionalisme bukan sahaja berkehendak kita untuk memikul senjata api, malah memerlukan kepintaran dan perpaduan serta strategi yang bijak dan cekal. Kesimpulannya, pembinaan negara bangsa memerlukan penyatuan menyeluruh daripada setiap masyarakat dan jentera kerajaan. Kita perlu memahami dan menghayati proses pembinaan negara bangsa agar ia menjadi lebih kukuh. Kita juga perlu bijak dalam menangani ancaman daripada pemusuhan negara bangsa. Satu nilai perlu wujud dan dikongsi bersama seperti nilai permuafakatan untuk dihargai oleh seluruh rakyat negara Malaysia. Sekian itu sahaja penerangan daripada saya mengenai topik yang telah diberikan, iaitu pembinaan negara bangsa menurut perspektif Malaysia. Terima kasih.